Okay, solar panel saya letak depan tu. Dan ini kita ada bateri kita. Dan kita ada load sini. Okay, on off ni nyala Tunggu sekejap. Alright, menarik kan projek tadi kan? Jadi macam nak buat dia, saya akan tunjuk dia punya basic. First saya ada solar panel sini. Ini solar panel dalam 3 watt. Tapi saya cadangkan korang ambil yang 5 watt punya solar panel. Sebab yang 3 watt ni payah nak cari. Cari yang 5 watt solar panel harga dalam RM40 macam tu dekat M&A Gadget. Cahaya matahari, kena solar panel ni akan generate tenaga elektrik. Kalau macam model saya ni dia dalam 5 watt. Ini 3 watt tapi saya cadangkan korang pakai yang 5 watt sebab saya ada ni je sekarang. Bila pakai solar panel ni dia punya voltage dan current dia berubah-ubah mengikut kadar cahaya yang kena kat sini. Jadi kalau korang dah tengok elektrik tu macam kejap turun, kejap naik, kejap turun, kejap naik. Macam mana kita nak stabilkan elektrik tu? Okey, ini solar panel. Untuk stabilkan dia punya elektrik sini, untuk output dia yang konsisten, kita akan gunakan ini dia 12 volt USB module. Fungsi dia adalah ini sampai ini. Kalau kita tengok sini, kalau tengok yang saya punya model ni, nampak ni dia tulis DC 6 hingga 32. Ini bermaksud jika ada sumber tenaga yang provide 6 hingga 32 volt, 12 volt USB module ni dia akan, nama je 12, dia boleh terima banyak lagi kan. Dia akan regulate tenaga elektrik tu daripada 6 volt ke ataupun sampai ke 32 volt. Dia akan regulate supaya dia akan output 5 volt je sebab nama pun USB. USB standard dia punya output dia adalah 5 volt. Jadi dia akan generate 5 volt saja. Saya punya ni mahal sikit, dalam RM5 lebih sebabnya saya punya ni boleh support quick charge. Kalau yang kita beli yang murah punya dekat Shopee, dia cari je 12 volt USB module, korang akan jumpa dalam RM2 lebih. Dalam RM2.5 pun ada. So pakai yang murah tak ada masalah sebab kita nak buat ni projek kecil je. Cara dia simple je. Kita punya solar panel ni, ini kita punya modul USB charger module ni. Saya dah buat connection awal. Sini dia dah ada tulis input dia tahu. In sini depan sikit. Ini in negatif, ini in positif. So saya dah letak connection awal supaya mudah nak terangkan. Simply saya connect antara solar panel yang kecil ni dengan saya punya bahagian input board saya ni, USB charging board ni, dan dia akan act sebagai regulator. Dia akan regulate elektrik tu. So sekarang sebarang tenaga elektrik yang dijana oleh solar panel ni, dia akan masuk terus kat sini dekat modul ni, dan modul ni akan output 5 volt sahaja. Bila cahaya matahari tu tak apa-apa nak kuat, dia mungkin dah 5 volt tapi dia akan arus dia akan rendah. Bila dia tinggi, arus dia akan tinggi sikit. Okey, bila dua benda ni sudah connect, kita kena tahu tujuan kita untuk buat solar panel ni untuk apa. Biasanya untuk guna kemudian. Supaya kita nak simpan dulu tenaga daripada solar ni dan akan guna kemudian. Contohnya kalau contoh saya buat tadi projek lampu malam, okey, bila siang kita nak charge bateri. Malam baru guna lampu tu. Jadi nak charge bateri, kita dah ada USB satu sini. Dan saya ada bateri lithium ion 18650. Ini saya, kalau korang nak beli murah ada yang dalam RM9. Jangan beli murah sangat. Murah sangat kadang-kadang dia punya kapasiti dia tak betul. RM9 ke atas. Tak payah mahal sangat sebab mahal sangat nanti dia punya current terlalu kuat pula. Kita tak perlu guna current kuat sangat. Saya guna ni daripada laptop lama saja. So murah sikit lah. Jadi kita nak charge bateri lithium ion kita ni guna kita punya USB charger. Kita tak boleh direct connect sebab kalau kita just connect terus USB charger ni pergi ke sini, kita tak ada benda nak control bateri ni. Dia akan sentiasa charge je. Kalau dah terlebih overcharge, nanti bateri ni rosak. Bateri ni tak boleh overcharge. Jadi kita kena ada sesuatu benda yang untuk manage current supaya bila keluar daripada USB ni, dia akan manage current tu supaya current tu boleh check bateri ni dah penuh ke belum. Bila bateri ni dah penuh, dia tak charge lagi dah, dia stop current. Benda yang kita perlukan itu adalah ini TP4056. Ini harga kadang-kadang ada RM1, RM1.5. Kalau beli banyak boleh dapat berapa % je ni. Ini yang akan manage kita punya charging untuk bateri ni. Ini ada baterinya. Ini kita ada board untuk charge-nya, TP4056 tadi. Okay, saya akan pergi ke bahagian bateri kat bawah ni. Sebab dia dah tulis kat sini bateri positif, bateri negatif. Jadi connect je bahagian bateri kita kat sini. Kalau korang perasan dekat bahagian bateri ni saya letak dua connection. Satu saya connect dengan bateri, ada satu lagi free connection. Ini adalah untuk letak load nanti. Kita letak lampu kita kat sini. Tapi itu nanti dulu. Kita nak settlekan bahagian charging kita punya setup ni dulu. Saya ambil solar panel saya tadi. Okay. Ini bateri dengan TP4056 ni satu set supaya
kita boleh charge bateri ni tanpa bateri ni rosak. Sekarang kita kena connect bahagian charging TP4056 ni, dia punya input dia ni. Okay, kita nak connect dengan kita punya charger ni. So korang kena wiring sikit lah, tapi sebab saya dah buat awal-awal, saya akan pakai wire USB ni sebab dia format USB kan. Saya cocok je wire USB ni. Dan hujung dia saya connect dengan yang modul TP4056 yang bahagian macam wire charge ni kan, tempat untuk charge ni, input ni. So saya dapat wire di kabel sini. Saya just connect saja. Kalau nak senang tadi, kalau korang punya projek, korang just patri lah. So settle connection kita. Kita ada solar panel connect pada 12 volt USB module. Dia akan convert dan regulate voltage daripada solar panel ni untuk boleh masuk ke USB. Dia akan keluarkan 5 volt saja. Okay, saya dah buat connection wire sini. Modul USB ni, dia output 5 volt, dia akan masuk kepada input saya punya TP4056. Daripada TP4056 ni lah, saya dekat bahagian bateri, saya connect bateri kita. Dan dekat bahagian bateri ni juga saya akan connect dengan load, iaitu ni, saya punya lampu sini. Kalau saya direct connect, saya dah letak switch lampu saya ni. Okay, kalau saya connect lampu dekat bateri ni, dia akan menyala lah. Sini tak nyala, saya on switch, tekan pump, nyala. So dah ada lampu. Kita dah ada load. Okay, ni sistem solar kita. Okay, so dah settle saya punya setup semua ni. Kita test kat matahari dan saya nak tengok berapa banyak, kita boleh check berapa banyak power yang solar panel kita, yang sistem kita ni hasilkan daripada solar. Okay, jom kita test kat matahari. Okay, saya letak set saya sini. Okay, solar panel saya letak depan tu. Okay, on off ni, nyala Tunggu sekejap, matahari tak apa terik ni. Sekejap. Okay, kita akan check dia punya current kat sini. Ini ada check, kita nak check berapa banyak voltage yang benda tu hasilkan dan berapa current yang masuk dekat bateri kita. Okay, nampak bila matahari dah terik, dia ada keluar lampu sini. Nampak tak lampu? Kan? Maksudnya dia jaring elektrik masuk sini. Jadi saya nak cabut ni, saya letak USB punya wattmeter, ammeter kita ni. Dan saya cocok USB sambung sini. Okay, dan kita tengok berapa yang dia generate. Allahu Akbar, gelap pula. Biar kau tengok, nampak? Kan? 4.62 volt. Dia punya current dia adalah 0.4 amp. Nampak tu? Kan 0.4, lepas tu 4.6 volt. Inilah dia akan generate current dia. Okay. So korang bolehlah design bagi comel sikit. Contohnya simple. Saya buat ada Tupperware sini. Okay, saya masukkan semua board dalam Tupperware saya. Keluarkan. Okay, kita ambil solar panel, cucuk balik. Okay, so wayar ni korang boleh lah panjang sikit, nak letak dekat atas matahari ke apa kan. Pandai lah korang nak adjust. Sekarang kita dah ada tempat untuk simpan sistem kita. Lepas tu kita ada switch kat luar, load kat luar lampu. Contoh kalau buat lampu lah, kalau nak letak kipas ke apa, kipas kecil pun boleh lah. So basically kita sudah ada mini sistem solar. Ada switch, lampu, dalam dia ada bateri, dan bateri tu akan di-charge oleh solar panel kita. Okay, RM56.50, RM57 lah. RM57 kita dah boleh set up satu mini solar system. Untuk mungkin letak lampu ke, lampu reban ke, dekat pondok kita kan. Susah nak buat wiring. So kita dengan RM60 yang tu, kita dah boleh buat satu lampu. Dan lampu ni not bad, tak adalah gelap sangat. Kalau ni lampu 1 watt ni saya pakai ni, boleh lah. Kalau nak kuat sikit, korang parallel lah, jadi 3. Letak 3 dia akan kuat lah. Mungkin satu bilik kecil tu boleh lah nampak. Dia tak adalah terang gila, tapi bolehlah nampak daripada tak ada lampu kan. So boleh. Setup yang saya ajar hari ni, yang saya tunjuk hari ni, memang sesuai dengan cost dan dia punya dah optimize lah sistem ni. Kalau korang nak tambah bateri, korang nak besarkan saiz dia punya solar panel semua, itu dah cerita lain. Daripada solar panel saiz macam ni, kita nak ada capacity untuk bateri berapa pula kan. Lepas tu kalau bateri power macam ni, load kita berapa banyak pula. Bila load banyak macam ni, kita kena dah ada controller yang lebih berkualiti. Saya tak boleh pakai controller kecil ni. Kalau untuk projek yang solar panel sampai 300 watt, tak boleh pakai. Memang meletup punya benda ni, memang pecah, memang rosak lah dia punya modul kecil macam ni. Ini setakat 5 watt tu boleh lah. Kalau 300 watt, itu dah komponen lain. Okay, nanti kalau korang berminat, saya akan tunjuk macam mana nak calculate benda-benda gitu. Tapi kalau untuk mini projek macam ni,
Guna setup saya ni dah memang optimize. Saya dah buat calculation memang cun macam ni. Load ni korang boleh lah letak kipas ke, letak lampu, tak ada masalah. Asalkan load dia 3.7 volt hingga ke 5 volt, itu okey. Kalau load dia pakai sistem ni. Okey, itu saja. Saya Wan Syafiq, kita jumpa lagi pada video akan datang. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Okey, bye bye. Assalamualaikum.